Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mutaffifin. Baik, surah Al-Mutaffifin adalah salah satu surah yang unik. Antara sebabnya adalah kerana surah ini berada pertengahan ataupun di samping daripada 3 surah yang Nabi SAW sebutkan yang menceritakan tentang kiamat, iaitulah surah At-Takwir sebelumnya, dan surah Al-Infitar, dan surah selepas daripada surah Al-Mutaffifin iaitulah surah Al-Insyiqaq. Seakan-akan maknanya 4 ini adalah 4 sekawan yang mempunyai hubungan yang erat. Namun dalam 3 surah yang lain menyebutkan ataupun dimulakan dengan kebinasaan kepada bumi, iaitulah pada hari akhirat, ketika mana menjelangnya kiamat. Jadi kita akan tengok nanti kenapa surah Al-Mutaffifin ini berada di dalam celah-celah surah yang menceritakan tentang kiamat. Dan kita tengok dari sudut bincangan surah ini, yang uniknya yang kedua adalah surah ini kalau kita tengok dari sudut penurunan, disebutkan oleh Imam As-Suyuti, dia adalah surah yang ke-86. Bermakna kalau ikut rekod penulisan para ulama, surah-surah Makkiyah berjumlah 86 surah. Kalau ikut rekod maknanya susunan itu, dia adalah surah yang terakhir. Begitu suka untuk Anda jelaskan adalah dari sudut penurunan ini, dia tidak semestinya tepat. Maknanya kalau surah ini dikatakan surah yang ke-86, maknanya surah-surah sebelum ini diturunkan lebih dahulu, kemudian baru datangnya surah Al-Mutaffifin. Sebabnya kita tahu bahawa surah dalam Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW secara munajjaman ataupun mufarraqan. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin. Yani Quran itu telah bahagi-bahagikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala turun, yang mana dia tidak turun mengikut permulaan dulu, kemudian baru pertengahan, kemudian baru penutup surah, tidak. Ini kadang-kadang mungkin ada surah yang disebutkan pertengahannya dulu dan baru datang pembukaannya. Ada yang surah yang didatangkan penutupnya dulu, kemudian baru didatangkan isinya. Dan begitulah tentang keunikan Al-Quran, yang mana dilihat secara umumnya seakan tidak tersusun. Namun ketidaksusunan Quran itulah menunjukkan kepada kemukjizatan Al-Quran. Kerana apabila ia disusun di dalam bentuk mushaf dan mengikut turutan mushaf yang kita ada hari ini, susunan itu mempunyai maknanya yang kita selalu bincangkan berkaitan dengan hubungan di antara surah ini dengan surah sebelumnya. Jadi hubungan itu mempunyai hubungan yang erat, bahkan saling terkait di antara satu sama lain, walaupun dari sudut penurunannya mungkin satu diturunkan di awal dakwah Nabi SAW di Makkah, satu lagi surah diturunkan di penghujung dakwah Nabi SAW di Makkah. Jadi apa yang anda sebutkan adalah, bila disebutkan nombor-nombor surah dari sudut penurunan, ia tidak semestinya memberikan gambaran yang paling tepat yang ini surah itu diturunkan, kerana ada kemungkinan beberapa ayat daripada surah itu diturunkan terlebih dahulu. Jadi disebutkan penomboran itu adalah berdasarkan aglabiyah, berdasarkan majoriti ayat-ayat yang diturunkan daripada surah. Maknanya dah ada ayat-ayat daripada surah itu dalam kelompok yang banyak, maka dinilai ataupun diletakkan penomboran dari sudut penurunan. Ini boleh jadi ada sebahagian ayat telah diturunkan sebelumnya. Sebab itu ada yang menyatakan surah Al-Mutaffifin khususnya di peringkat awal ayat yang pertama hingga yang ke-6, ia diturunkan pada fasa orang-orang Islam diboikot dari sudut ekonomi. Jadi kalau kita tengok dalam sirah, fasa boikot ekonomi ini berlaku pada kira-kira tahun ke-7 kenabian hingga tahun ke-10 kenabian. Dan kita tengok
kalau dari sudut peringatan ayat itu memang sesuai dengan keadaan yang berlaku pada ketika itu, kerana apabila boikot berlaku, apa yang berlaku adalah orang musyrikin mereka memboikot untuk bermuamalah dengan uh, kaum Bani Abdul Muttalib dan juga Bani Hashim. Sama ada yang beriman bersama Rasulullah ataupun yang tidak beriman bersama Rasulullah, makna turut diboikot. Jadi mereka bersama dengan Rasulullah, yang tidak beriman itu atas dasar perkauman semata-mata, dan ada yang maknanya atas dasar keimanan lah, kepada Rasulullah SAW. Jadi apabila berlaku boikot ni, dari sudut muamalah jual beli itu maknanya ditangguhkan, maknanya tidak ada jual beli. Bahkan kalau nak jual beli pun diletakkan harga yang sangat-sangat mahal untuk makanan. Jadi kalau kita tengok dalam sirah, ketika mana berlaku peristiwa ini, antara mereka yang berkorban besar pada peristiwa ini adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kan. Baik, jadi kita nak sebutkan itu latar belakang, dan bila saya sebutkan tentang penurunan nombor, walaupun di penghujung, namun beberapa ayatnya latar belakang itu berkaitan dengan suasana pemboikotan yang berlaku kepada Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib. Sebab itu juga dalam surah ini, kalau kita tengok dalam perbincangan para ulama, ada perbezaan pandangan yang besar dalam kalangan ulama dalam menentukan sama ada ia makiyah dan juga madaniyah. Memandangkan dia adalah antara surah-surah yang akhir. Surah-surah yang diyakini sebenarnya makiyah ini ada 82. Kan? Manakala surah yang benar-benar diyakini madaniyah pula ada 20. So kalau kita tambah 20 tambah 82, kira-kira dalam 102 surah. Kan? 82 tambah 20, kira-kira 102 surah. Ini bermakna baki lebih kurang 12 surah lagi, surah-surah yang dibezakan pandangan, mempunyai perbezaan pandangan tentang makiyah dan madaniyah. Termasuk daripada surah yang mempunyai perbezaan pandangan itu adalah surah Al-Mutaffifin dan surah Al-Hajj antaranya dan sebagainya. Baik. Jadi kerana surah ini juga menyebutkan tentang muamalah. Kan? Jadi muamalah adalah sesuatu yang berlaku hukum hakamnya selepas daripada hijrah Nabi SAW. Begitu kalau kita tengok nature di Makkah, memang berlakunya perdagangan berbanding di Madinah, yang mana lebih banyak dari sudut pertanian berbanding di Makkah. Baik. Jadi surah ini mengandungi 36 ayat, ada 199 perkataan, 780 huruf, surah yang ke-83, susunan selepas Al-Infitar dan susunan sebelum Al-Insyiqaq, dan diturunkan selepas daripada surah Al-Ankabut. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam surah At-Takwir dan juga surah Al-Infitar, mana dua surah sebelum Al-Mutaffifin, adalah dua surah yang menyebutkan tentang permulaan kiamat. Iaitu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang matahari yang kuwirat, digulungkan, dan bintang dalam surah At-Takwir, jibal. Ini permulaan kiamat. Permulaan kepada hari akhirat, iaitu apabila berlakunya kiamat. Sama juga dalam surah Al-Infitar. Jadi dalam surah Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang kiamat itu sendiri, yang terutamanya pada bahagian yang keduanya, iaitu apabila dibangunkan, apabila manusia dibangunkan dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana ayat yang ke-6 dalam surah Al-Mutaffifin yang kita akan bincangkan nanti. Dan surah Al-Insyiqaq, ini ketika mana berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam surah Al-Insyiqaq menyebutkan tentang kitab, yang mana kitab manusia itu penerimaan kitab itu sendiri. Jadi kalau kita tengok surah Al-Mutaffifin dan juga surah Al-Insyiqaq, dan 4 surah ini, 4 sekawan ini, 4 surah itu tentang kiamat, Insyiqaq, Mutaffifin, Infitar, At-Takwir. Cuma hanya Mutaffifin sahaja yang tidak dimulakan dengan peristiwa sebagaimana yang dimulakan dalam surah Al-Insyiqaq dan surah-surah yang lain. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan penekanan terhadap, kalau surah-surah yang lain itu adalah kebinasaan dunia. Jadi surah ini menggambarkan kebinasaan mereka yang berada di dalam bumi,
khususnya apabila mereka melakukan perbuatan mutaffif ni. Nanti kita akan sebutkan apa makna tatfif. Tatfif, bila kita katakan mutaffif ni adalah orangnya, jadi perbuatan yang mereka buat itu adalah tatfif. Dia bila sebutkan tatfif itu adalah perbuatan bagi orang yang mutaffifin. Mutaffifin ni adalah orangnya, perbuatannya itu adalah tatfif. Jadi peristiwa dalam surah At-Takwir dan Infitar tadi kita sebut penggunaan kiamat. Jadi kiamat ni bukan sekadar soal kedahsyatan yang berlaku kepada bumi sahaja, tapi juga tentang segala perhitungan tentang amalan manusia yang tidak mendapat keadilan di dunia. Kerana perbuatan tatfif ini antara maknanya adalah maknanya mengurangkan timbangan. Jadi mungkin orang yang menerima timbangan itu dia tidak mengetahui pun, dia tidak mendapat keadilan di dunia ini. Dia tak tahu pun maknanya timbangan dia dikurangkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan peristiwa ini adalah peristiwa mendapat keadilan di hari akhirat. Al-Mutaffifin juga menyebutkan manusia akan diutuskan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 6, mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Manakala dalam surah Al-Insyiqaq adalah ketika mana berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang berlaku, iaitulah hisab, yang mana golongan kanan dan juga golongan kiri. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang tempat kitab-kitab catatan para malaikat yang mencatat amalan manusia, kitabun marqum. Manakala dalam surah Al-Insyiqaq disebutkan tentang bagaimana mendapat kitab itu yang kita sebut sebelum ni, dengan tangan kanan ataupun dengan tangan kiri melalui belakang. Baik. Jadi surah ini mempunyai tema, kalau sebelum-sebelum ni kebanyakan surah kita bawa satu tema saja, tapi surah ini bila dalam pembacaan saya dalam beberapa rujukan ada tema yang besar yang nak diangkat. Jadi sekali lagi saya nak sebutkan tema kepada surah ini tidak semestinya rigid kepada satu tema sahaja, walaupun sebelum-sebelum ini kita bawakan satu surah satu tema. Namun sebab perbezaan para ulama dalam melihat konteks ataupun kandungan surah itu akan menghasilkan tema yang berbeza, namun dia saling berkaitan. Jadi disebabkan ada tema pada saya, ada tema yang besar, yang dua besar ini, maka saya bawakan kedua-dua tema tersebut. Jadi apakah temanya? Yang pertama adalah nak memperingatkan tentang hari akhirat, iaitulah tentang mizan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia berkaitan dengan timbangan manusia di atas muka ini yang telah didustakan oleh golongan mutaffif dalam timbangan mereka di dunia. Jadi mereka basically bila Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tidak menyebutkan pada permulaan surah ini tentang kiamat, sikap golongan mutaffif ini adalah sikap orang yang mendustakan hari kiamat ataupun hari akhirat. Baik. Yang kedua, tema surah ini kalau tadi berkaitan dengan tema memperingati mizan Allah Subhanahu Wa Taala yang adil, sesuatu perkara yang tidak diadili di dunia ini akan diadili di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah berkaitan dengan pembentukan peribadi manusia itu sendiri dengan keadilan dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi bagaimana sebelum nak di endorsekan undang-undang berkaitan dengan jual beli yang akan berlaku di Madinah, sebab surah ini di penghujung Nabi SAW berada di Makkah, sebelum nak meletakkan, menggubalkan sebarang undang-undang berkaitan dengan muamalat, istilah maknanya dibina terlebih dahulu dari sudut keyakinan dalam hal muamalat itu sendiri, sebelum nak bincangkan tentang hukum hakam, bagaimana seseorang itu dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam urusan jual belinya, sebelum nak cerita tentang hukum hakam. Jadi kita tengok Quran bila didatangkan kepada Nabi SAW dan para sahabat, sifatnya begitu. Sebelum nak difardukan sesuatu perkara, sebagai contoh arak pun, maknanya didatangkan terlebih dahulu ayat-ayat yang memberikan kekuatan kepada para sahabat, hingga kan bila mana disyariatkan untuk diharamkan secara sepenuhnya, dapat melaksanakan dengan terus tanpa penangguhan, kerana ayat-ayat sebelum ini telah memberi putukan, ajakan
kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal-hal tersebut. Baik. Jadi mutaffif ataupun perbuatan tatfif ini boleh jadi dalam bentuk material ataupun maddi kita sebut kan, dan juga dalam bentuk maknawi, dan kita akan bahaskan dengan lebih baik. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebut wailul lil mutaffifin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang di dalam timbangan dan sukatannya. Iaitu siapakah golongan al-mutaffifin ini? Alladzina izaktalu 'alan nasi yastawfun, iaitulah mereka yang apabila menerima sukatan gantang cupak dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Maknanya kalau mereka yang membeli daripada orang lain, sukatannya mesti penuh kan, mesti cukup, bahkan keinginan untuk lebih kan. Tapi wa idza kaluhum wa awwadhanuhum yufsirun, dan sebaliknya apabila mereka menyukat ataupun menimbang kan, mana ada orang yang mana membeli daripada mereka kerana dulu sistem barter kan, sistem barter, dan juga ada juga sistem jual beli untuk barangan-barangan chain, maka mereka akan menguranginya. Baik, pertama bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wailun ini ada yang mentafsirkan ia merujuk kepada salah satu nama neraka yang disebutkan neraka wail. Namun ada juga yang menunjukkan wail ini adalah bentuk kebinasaan. Ini kebinasaan di dunia dan juga kebinasaan yang besar di hari akhirat. Maknanya dua-dua binasa. Dan kita tengok surah-surah yang bermula, bukan surah yang ada perkataan, tetapi surah yang bermula dengan wail, antaranya surah Al-Mutaffifin dan juga surah Al-Humazah, dia ada kaitannya dengan interaksi dengan manusia. Kalau wailul lil mutaffifin, dia berkaitan dengan interaksi dengan harta orang lain. Wailul likulli humazatil lumazah adalah berinteraksi dari sudut komunikasi, percakapan, iaitu apabila celaka besar bagi orang yang pengumpat dan juga pengeji. Ini dari sudut komunikasi ni, dia banyak mengeji, banyak mengumpat dan orang lain. Tapi dia berkaitan dengan hubungan dengan manusia. Sama juga dengan al-mutaffifin, terkait hubungan dengan manusia tetapi melibatkan harta benda orang lain. Alladzina izaktalu 'alan nas, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan 'alan nas, kalau kita tengok terjemahannya, iaitu mereka yang apabila mengambil sukatan dari orang lain. Dari ni kalau dalam bahasa Arab disebutkan dengan menggunakan perkataan min. Min itu dari. Allah tak sebut alladzina izaktalu minan nas, tapi 'alan nas. Kenapa disebutkan 'alan nas? Kerana 'ala ini menunjukkan kepada sesuatu yang berada di atas. Ini bermakna mereka ini adalah golongan yang mungkin ada sedikit kuasa ataupun ada sedikit pengaruh yang menyebabkan mereka ini membuli orang-orang yang mana bila mereka nak pergi beli barangan dengan orang tersebut. Jadi orang itu terpaksa mungkin nak bagi lebih ataupun dia minta perkara-perkara tambahan daripada apa yang dia belikan, dia beli. Jadi apabila orang yang mutaffif itu dia membeli barangan, ini di alan nas, yakni dia menguasai orang lain supaya orang itu dia dapat benefit yang lebih lah. Golongan mutaffif ni mendapat basic yang lebih. Yastawfun maknanya dalam bentuk present tense ataupun continuous tense. Maknanya setiap kali mereka bermuamalah, itulah sikap mereka apabila mereka membeli ataupun mendapatkan barangan daripada orang lain. Malah apabila orang lain mendapatkan barangan daripada mereka, mereka juga sentiasa menguranginya. Ini bermakna ini bukan sifat yang berlaku sekali, mungkin tak perasan ataupun tak sengaja, tapi memang sifat yang telah berdarah daging. Yukhsirun, mana setiap kali orang beli, mereka akan cuba helah untuk maknanya mengurangi barangan tersebut. Baik. Siapa al-mutaffif ini? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan mutaffifin, dan disebutkan kalau terjemahan makna mutaffifin ini sebagaimana yang kita lihat dalam terjemahan tadi adalah orang-orang yang curang di dalam timbangan ataupun sukatannya.
Namun kita melihat daripada definisi yang disebutkan oleh para ulama, mutaffif ini gabungan beberapa definisi, adalah orang yang tidak menyempurnakan apa yang dipertanggungjawabkan kepadanya dengan mengurangi pelaksanaannya. Ini kalau orang dipertanggungjawab, contoh dalam urusan jual beli, orang tu minta sekilo beras, tetapi dia menguranginya, pelaksanaan tu dia menguranginya, maka ia terkait dengan perbuatan maddi ataupun sesuatu yang bersifat maddi, iaitu sesuatu yang bersifat fizikal dan sesuatu yang bersifat maknawi, non-fizikal. Contoh dalam perkara maddi adalah mengurangkan hak pelanggan. Sama ada kalau kita faham dari sudut barangan tadi, mudah untuk kita fahamlah dari sudut timbangan. Ataupun servis, mengurangkan dari sudut servis. Servis, contoh, sepatutnya kalau contohlah kita servis kereta kan, bengkel kereta. Ini banyak juga berlaku. Dia kata ada rosak pelbagai kerosakan, tapi sebenarnya ada satu kerosakan saja. Tapi sebabkan dia nakkan lebihan tambahan income, maka dia tambahlah, walaupun perkara itu sebenarnya tak sepatutnya diminta. Ataupun servis boleh jadi juga dari sudut hal masa. Ini sepatutnya dia bekerja dalam tempoh 8 jam, maka dia bekerja 4 jam ataupun mungkin 10 jam dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan pengurangan hak pelanggan sama ada dari sudut barangan ataupun servis yang dilakukan, maka itu dalam golongan ataupun perbuatannya adalah perbuatan tatfif. Mungkin juga boleh termasuk dalam klaim kan, dalam urusan klaim yang tak sepatutnya. Ini banyak berlaku. Juga servis dari sudut kalau nak dapatkan satu projek perlu maknanya bayar. Jadi kecurangan mutafif ini bukan sekadar maknanya di sudut timbangan. Bila kita kata kecurangan ini dalam hal harta, maka dia termasuk semua perkara kecurangan dalam harta. Maknanya mengambil hak orang lain secara batil kan. Jadi kita sebutkan mereka ni sentiasa alan nas, membuli, mengambil hak orang secara batil. Dan kalau rasuah kan, juga semua perkara yang berkaitan dengan kecurangan berkaitan dengan harta termasuk dalam perbuatan tafif. Itu mungkin jelas. Namun satu lagi, kecurangan ataupun pengurangan dari sudut maknawi adalah mengurangkan hak ataupun kebaikan seseorang itu dengan kita berfokus kepada kekurangan orang tersebut. Hari ini budaya ini kalau dalam kalangan orang muda, mungkin kalangan orang muda disebutkan budaya cancel. Maknanya orang tu mungkin dia buat baik, banyak buat baik kan, tapi bila dia ada satu kesilapan, terus maknanya orang highlight kan kesilapan tu, dibesar-besarkan kesilapan tersebut. Apatah lagi kalau kesilapan itu adalah kesilapan yang tak disengajakan, atau kalau disengajakan pun adalah kesilapan yang orang yang buat silap tu dia mahu untuk ditutupi, tapi dibesar-besarkan, bahkan sampai berlaku banyak benda lah. Mungkin dihilang dari sudut daya dan sebagainya. Dia mengurangkan hak orang lain dari sudut hak ataupun kebaikan yang dilakukan orang lain, dan fokus kepada kekurangan, silapan yang berlaku juga termasuk dalam perbuatan tafif dari sudut maknawi. Dan ini dicontohkan dalam surah ini di penghujung surah, iaitu mutafif maknawi. Baik. Jadi sikap ini adalah sikap yang berhasil daripada sifat tak jujur ataupun khianat. Sifat ananiyah. Sifat maknanya keakuan. Maknanya dia sahaja yang mendapat lebih, orang lain tak boleh. Kan? Ketakmakan. Dan tidak, yang utamanya adalah tidak meyakini akan hari kiamat dan juga pembalasan. Maka sebab itu hikmah dia berada di antara surah-surah yang membincangkan tentang hari kiamat. Baik. Dan ia adalah salah satu bentuk kezaliman terhadap hak orang lain yang mana akan menyebabkan tercetusnya permusuhan. Baik. Sikap yang membinasakan wail. Maknanya, jadi sikap mereka itu maknanya akan menerima sukatan, maka akan pastikan ianya cukup.
Ketika mana mereka memberi sukatan kepada orang lain, maka mereka menguranginya. Ini yang disebutkan dalam ayat yang kedua dan juga ayat yang baik. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan peringatan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun yaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Tidakkah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan semula sesudah kematian pada hari kiamat yang besar huru-haranya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari yang mana manusia itu berdiri menghadap Tuhannya sekalian alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahawa golongan mutaffif ini apabila dia melakukan hal tersebut, walaupun daripada kalangan orang yang beriman ataupun kalangan orang Islam kita, maka hakikatnya perbuatannya itu walaupun tak dilafazkan pada lisannya, perbuatannya itu adalah perbuatan yang menunjukkan dia mendustakan hari kebangkitan. Ataupun mungkin tidak meyakini sepenuhnya tentang hari kebangkitan. Mungkin dia percaya, tapi perbuatannya tidak menunjukkan kepada keyakinan apa yang dia percaya. Baik. Yaumin azim, apakah hari yang besar itu? Iaitulah dalam hadis riwayat Bukhari, hadis daripada Imam Malik an Nafi' an Ibn Umar. Kalau mengaji dalam bidang hadis, hadis riwayat Malik an Nafi' an Ibn Umar ni adalah silsilatuz zahabiyah. Silsilah ataupun sanad keemasan. Mana sanad yang paling sahih lah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari kita tahu lah, kebanyakan hadis-hadisnya sahih yang disebutkan dalam kitabnya. Terus sanad yang paling sahih, yang paling kuat sekali bagi Imam Bukhari adalah sanad daripada Imam Malik, An-Nafi' dan Ibn Umar. Nak sebutkan betapa besar dari sudut berita yang disebutkan ini. Baik. Qala Rasulullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yauma yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi uzunai. Iaitulah Imam Malik telah meriwayatkan daripada Nafi' daripada Imam Umar bahawa Nabi pernah bersabda, di hari ketika mana manusia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, sehingga seseorang itu daripada mereka tenggelam ke dalam keringatnya, maknanya tenggelam pada peluhnya, disebabkan dekatnya matahari sebatas pertengahan telinga, ataupun disebut dalam riwayat ni sebatas hidungnya. Mana telinga kita ni, sebatas hidungnya ni sinilah. Ini hidung ni kan dia satu line dengan telinga kita ni, sebatas paruh. Itulah ansaf, pertengahan telinganya dan juga pertengahan hidung. Baik. Jadi nak sebutkan kira pada hari itu bila disebutkan kalau orang Kedah kata bila peluh bercerau ni, keluar peluh yang banyak ni, bukan kerana kepanasan sahaja, tapi kerana ketakutan. Nak sebutkan betapa besarnya hari tersebut. Bahkan bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut liyaumin azim, azuma, ain za mim, yang juga membentuk izam yang membawa makna tulang, menunjukkan hari itu adalah hari yang keras, hari yang susah untuk dipatahkan ataupun susah untuk manusia terlepas daripada perbicaraan. Bahkan bukannya susah tapi mustahil. Kan? Kerana nanti disebutkan dalam ayat yang lain, disebutkan tentang Yaumiddin. Nanti kita sebutkan apa makna Yaumiddin. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila menyebutkan berkaitan dengan golongan mutaffif dan perbuatan tatfif yang menunjukkan mereka mendustakan hari akhirat, maka mereka itu termasuk di dalam fujjar. Fujjar ni adalah orang-orang yang melakukan fajir, melakukan kesalahan, dan kesalahan itu sya'i'. Kesalahan itu adalah telah berleluasa, bahkan menjadi perkara yang biasa. Hingga kan mungkin boleh jadi orang yang tak buat perkara tu dianggap macam bajet suci. Kalau dalam bahasa golongan kaum Lut, mereka mengatakan kepada Nabi Lut sedemikian, innahum unasun yatatahharun. Mereka tu adalah orang yang bajet suci. Yang ni yang perasan suci. Yang ni mungkin
tak faham makna bajet ni. Maknanya dia perasan bahawa mereka tu orang yang suci. Ini kata kaum Lut kepada Nabi Lut alaihi salam. Jadi maknanya menganggap kalau orang yang tak buat perbuatan dosa itu adalah pelik, berbanding orang yang buat dosa. Jadi sya'id fujar ni bila berluasanya sesuatu perkara buruk. Allah Subhanahu wa taala sebut wa ma adraka masijjin. Ketika mana mereka dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan uh, disebutkan tentang kitab suratan amalan mereka yang didaftarkan ataupun diletakkan di dalam sijin. Kita sebut apa makna sijin? Wa ma adraka ma sijin? Apakah jalan engkau dapat mengetahui apakah sijin itu? Kitabun marqum, iaitulah tempat simpanan kitab catatan yang jelas nyata yang menghimpunkan amalan orang-orang yang berdosa baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bila Allah kata menyebutkan kalla, ini menunjukkan kepada penafian. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nafikan pada ayat yang ketujuh ini? Pertama, menafikan perbuatan tatfif itu, iaitulah tidak sepatutnya mereka berterusan melakukan, sebab kita sebutkan yukhsirun, yustawfun, jadi menunjukkan kepada penerusan perkara itu dilakukan. Ini tak sepatutnya ketika mana turunnya ayat ini, surah ini, mereka berterusan melakukan hal tersebut. Ada juga menyebutkan kalla di sini menunjukkan membawa makna tidak sepatutnya mereka lakukan hal tersebut kerana perbuatan itu tidak menyelamatkan mereka daripada hari akhirat. Tapi disebabkan ketidakyakinan terhadap hari akhirat pada ayat yang sebelum ini menyebabkan mereka berbuat demikian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menafikan perbuatan itu adalah perbuatan yang dapat menyelamatkan. Maknanya perbuatan yang merugikan. Kerana kejayaan yang sebenar adalah faman zuhziha 'anil nar, siapa yang berjaya melepaskan diri daripada api neraka Allah Subhanahu. Baik, fujar tadi adalah orang yang tidak takut berbuat dosa, malah sombong dengan dosa. Bagaimana boleh lahir orang yang tak takut berbuat dosa ataupun boleh jadi takbur atau sombong dengan dosanya adalah apabila dosa itu dah tersebar, sya'id. Bahkan disebutkan catatan amalan manusia itu bagi orang fujar ini ditempatkan di dalam sijin. Sijin ini makna kalau terjemahannya adalah penjara lah. Penjara menunjukkan bahawa nama-nama itu telah didaftarkan sebagai senarai wanted yang akan masuk ke dalam neraka. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang kitab catatan amalan ini? Sebagaimana nanti Allah akan sebutkan kitab catatan amalan manusia yang al-abrar yang disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga, kerana dia ibarat data kan? Macam hari ni lah jadi kita ada nota kita dan sebagainya kan, video kita, data itu kita perlukan tempat simpanan yang selamat. Bahkan apabila selamat ianya disimpan, menunjukkan simpanan itu adalah seperti mana apa yang tercatat kan. Maksudnya hari ni kalau kita tulis sesuatu dalam Microsoft Word, kita simpan hal itu, 10 tahun akan datang lagi kalau orang buka Microsoft Word kita, dia akan mendapati apa yang kita tulis 10 tahun yang telah lalu. Jadi menunjukkan simpanan itu terjaga selamat di dalam komputer kita sebagai contoh. Di hal yang sama digambarkan, tunjukkan kenapa Allah sebutkan tempat simpanan itu untuk menunjukkan bahawa dia ada tempat simpan dia. Kerana tempat simpan itu dia terjaga dan terkawal. Tak ada siapa yang akan ubah, tak ada siapa yang akan selewengkan apa yang telah tercatat di dalam tu. Kerana malaikat menjaga dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri makna melihat dari sudut tempat tersebut dan disediakan tempat yang khas. Ibarat kalau hari ni orang sebut tentang big data kan, yakni tempat simpan data itu ada khas disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang yang melakukan dosa itu adalah tempatnya disebutkan sijin. Bila disebutkan fujar, Allah tak sebutkan kufar. Dia menunjukkan kepada yang termasuk juga fujar ini adalah kemungkinan orang yang mengakui dirinya beriman. Dan bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut kitabun marqum, marqum ini
daripada perkataan raqam, nombor, ataupun sesuatu yang terakam. Dalam bahasa Melayu kita sebut terakam kan. Yang ini sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ni, bila disebutkan kitab, kan, kitab Al-Quran, dan juga kitab apa-apa kitab yang difahami dalam Al-Quran itu, kitab itu adalah sesuatu yang ibarat ia dipahat, kan, pada batu, pada tulang belulang, pada kain dan sebagainya, yang tempat yang sukar untuk dipadam semula, tempat yang mana tak boleh ubah dari sudut kedudukannya. Bahkan apabila dia terjaga, tak ada satu pun penambahan, yang menunjukkan marqum, kitabun marqum adalah yang terpahat, yang tidak boleh dipadam, dan ia terakam, tanpa sebarang perubahan, nak menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana manusia itu akan dihadapkan di hadapan Allah, bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala zalim ke atas diri dia, tapi dia sendiri menzalimi. Ini buktinya apa? Ini tersimpan catatan amalannya di dalam sijil. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kemudiannya, Allah lanjutkan menyebutkan tentang celakalah bagi orang-orang yang mendustakan. Dustakan apa? Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Allazina yukadzibuna biyaumiddin. Iaitulah mereka yang mendustakan hari pembalasan. Wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin azim. Dan tidaklah yang mendustakannya melainkan tiap-tiap orang yang melampaui batas kebenaran lagi amat derhaka. Baik. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kecelakaan bagi orang yang mendustakan. Baik. Jadi dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, antara perbincangan ayat-ayat Al-Quran ini adalah dari sudut fasilah dan juga ra'sul ayat. Apa itu fasilah? Apa itu ra'sul ayat? Fasilah ni maknanya penghujung ayat itulah. Maknanya satu ayat itu dipisahkan dengan ayat yang lain. Maknanya ada dua ayat kan yang dipisahkan. Yang mana kalau kita tengok, mungkin ayat ni macam boleh sambung, kan, kalau dari sudut makna, tapi dipisahkan. Fasilah ni ada pemisahan ayat. Ra'sul ayat itu adalah kepala ayat lah, permulaan bagi ayat. Jadi kalau kita tengok dalam pembincangan di sini, kenapa ayat 10 dan 11 itu dipisahkan? Allah Subhanahu Wa Taala boleh menyebutkan dengan sebutan wailun yauma idzil lil mukazzibina biyaumiddin. Celakalah bagi orang pada hari itu, yakni pada hari kiamat itu adalah golongan-golongan yang mendustakan hari tersebut, kan, yaumiddin itu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memisahkan, antara hikmahnya adalah untuk menarik perhatian agar memberikan fokus kepada golongan yang disebutkan. Jadi contoh bila kita sebutkan, oh ini adalah pelajar-pelajar yang melakukan kesalahan. Siapa pelajar yang melakukan kesalahan tu? Maka baru disebutkan apa kesalahan mereka satu. Jadi ini disebutkan tentang wailul lil mukazzibin, yakni untuk memberikan perhatian pada hari tersebut. Inilah mereka-mereka yang mana diberikan fokus bahawa mereka ini disebutkan sebagai dusta. Dan hikmah yang kedua, perbuatan mendustakan kebenaran membawa kepada kecelakaan pada hari itu, dengan maksud kalau ayat ini disebutkan pada ayat 11, apa perkara yang didustakan? Hari akhirat, kan, yaumiddin. Namun bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan celakalah pada hari itu orang yang berdusta, mendustakan. Jadi mendustakan tak semestinya mendustakan hari kiamat. Kerana ada orang yang mungkin dia kata dia beriman pada hari kiamat, tapi dia tak beriman dengan Rasul. Contoh, orang yang mengaku dirinya Rasul, tetapi ajak orang ke arah keimanan. Maknanya dia tak beriman dengan Rasul sebab Rasul Nabi SAW adalah Rasul yang terakhir. Jadi ada orang yang mana melakukan pendustaan kan kepada hari kiamat, tapi pendustaan secara umum, maka Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan hikmahnya, disebutkan umum terlebih dahulu. Siapa yang mendustakan kebenaran secara umumnya adalah orang yang celaka pada hari tersebut. Maka dispesifikkan, yang ini kaitan yang am dan khas, dispesifikkan kepada, sebab dalam konteks surah itu adalah orang yang mendustakan yaumuddin. Baik. Kenapa disebutkan yaumuddin? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan yaumul qiyamah? Ataupun nama-nama yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Sama juga yang disebutkan dalam
surah Al-Fatihah kan. Apa hikmah? Baik. Yang pertama, hari akhirat itu sendiri adalah jang kepada keimanan dan juga keislaman. Sebab itu banyak kita tengok hadis-hadis Nabi SAW mengaitkan di antara keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan kepada hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, fal yukrim jarahu, kan? Apa ni, buat baik kepada jirannya, fal yakul khairan aw liyasmut, kan? Ya, ini cakap benda yang baik ataupun diam. Pelbagai lagi makna perkara yang mana disebutkan hadis tentang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kaitan dengan keimanan Allah dan juga kepada hari akhirat. Kerana itu adalah tunjang kepada keimanan dan juga keislaman seseorang itu meyakini akan adanya hari akhirat. Kerana perbezaan yang besar di antara umat Islam dengan golongan Ahlul Kitab ataupun golongan musyrikin adalah konsep keimanan kepada hari akhirat. Maka sebab itu dinamakan ad-din itu sendiri, ibaratkan kalau nak tanya tentang agama ni apa, adalah keimanan pada hari akhirat. Sebab itulah dalam surah Al-Ma'un pun disebutkan orang yang mendustakan agama kan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Agama di sini antara makna ad-din di sini antaranya maknanya mendustakan agama. Mendustakan agama itu antara makna lainnya adalah mendustakan hari kiamat. Jadi mendustakan hari kiamat itu ibarat mendustakan agama keseluruhannya. Kerana agama Islam itu terbina keyakinannya adalah dengan keyakinan yang tinggi terhadap hari akhirat. Baik. Membayar hutang sebab ad-din ke dana yadinu dinan, dalam perkataan ataupun hikmah dalam bahasa Arab disebut kama tadinu dan, seperti mana apa yang kamu buat kamu akan dapat balik. Apa bahasa Inggeris dia? You reap what you sow kan. Yang ni apa yang kamu buat kamu akan dapat balik balasannya. Jadi din ini dana itu membentuk perkataan dainun yang membawa makna hutang. Jadi hutang ni konsepnya adalah seorang yang tidak akan dapat lari daripada membayar hutang, kan? Walaupun dia telah mati. Maknanya hutang itu mesti dilansaikan oleh ahli keluarga dia. Jadi hutang ini adalah sesuatu yang tak dapat lari daripadanya. Jadi hari akhirat itu adalah hari yang manusia tidak akan dapat lari daripadanya dan mustahil lari daripada. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Maliki yaumiddin. Kerana Allah pemilik kepada hari tersebut. Bukan sebahagiannya tetapi keseluruhannya. Mu'tadin asim wa man yukadzibu, tidaklah mereka maknanya mendustakan itu melainkan mereka yang mu'tad. Jadi mu'tad ini melampaui kebenaran, iaitu melampaui hak-hak orang lain. Bahkan perkataan mu'tad itu adalah ni mu'tad, bukan muhtad. Tak ada ustaz kata muhtad. Ha, ni mu'tad. Ain. Mu'tad ini adalah daripada perkataan aud. Yang ni ta'awwad. Ta'awwad ni maknanya telah menjadi kebiasaan kepada diri dia. Ta'awwad tu, yang ni bila kita nak katakan kita telah menjadi biasa, dah menjadi darah daging kepada kita, kita sebut perkataan ta'awwad. Ini mu'tad itu adalah orang yang melampaui kebenaran kerana pendustaan itu telah menjadi darah daging kepada diri. Mengambil hak orang lain tu dia tak rasa apa dah. Ataupun kurangi hak orang lain tu dia tak rasa apa. Asim, iaitulah yang derhaka, usaha dan sukar atau tidak mahu untuk melakukan kebaikan. Maknanya dia lebih seronok untuk melakukan kemungkaran berbanding kebaikan. Mereka ini adalah orang yang mana idza tutla alaihi ayatuna. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebab surah ini adalah mutaffifin, maka Allah memanjangkan bicara tentang orang-orang yang mutaffif, yang mana ia adalah hasil daripada sikap mendustakan hari akhirat dan juga mendustakan kebenaran risalah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut tadi tentang hari akhirat, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga tentang risalah, pendustaan terhadap risalah. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sehingga apabila ia dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata inilah dongengan orang-orang yang terdahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya tidaklah, yang bahkan mata hati mereka telah diselaputi oleh kekotoran dengan sebab perbuatan kufur maksiat yang mereka lakukan. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Jadi
Jangan lagi mereka berlaku demikian. Mereka pada hari itu tetap terdinding daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang pertama, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut idza tutla, perkataan tutla ini maknanya disampaikan, bukan sekadar bacaan ayat tersebut, tetapi kefahaman. Maknanya disampaikan kepada mereka kefahaman ayat, apa mesej ayat itu. Sebab itu makna tilawah. Beza dengan qiraah, kan? Beza antara perbezaan qiraah dengan tilawah, walaupun kedua-duanya membawa makna membaca dalam bahasa Melayu gitu. Qiraah ini adalah bacaan yang kita baca dalam bahasa Arab ni, baca. Tapi tilawah ini adalah bacaan yang mana kita fahami daripada ayat tersebut. Ha. Jadi sebab itu disebutkan tutla, membawa makna, bukan sekadar mereka disampaikan ayat-ayat itu menjadi halwa telinga yang mendengar, tapi mereka faham mesej tu. Bahkan disebutkan tutla itu maknanya didatangkan berulang-ulang kali. Apa kata mereka? Asatir. Asatir ini daripada perkataan satara, yang menunjukkan kepada mereka anggap itu adalah mitos semata-mata, legenda, perkara dongeng yang tidak boleh dipercayai. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kalla, antara surah yang banyak perkataan kalla. Kalla, yang ini makna apa di sini kalla? Iaitulah tidak sepatutnya mereka berbuat demikian, kerana perbuatan itu menghasilkan, maknanya pendustaan terhadap Al-Quran itu menghasilkan rani, makna asalnya adalah karat dalam hati mereka atas perbuatan melampaui batas tersebut. Bahkan kalla di sini juga membawa makna, kalau ayat-ayat Allah itu seperti mereka ucapkan. So yang pertama, Allah menafikan perbuatan mereka itu sebagai perbuatan yang patut dilakukan. Yang kedua, kalla juga membawa makna penafian terhadap apa yang mereka ucapkan, iaitulah mereka mengatakan bahawa ia adalah dongengan orang yang terdahulu. Tapi ucapan mereka itu adalah kerana mereka tidak dapat memahami, kerana kotoran yang ada di dalam hati mereka, karat-karat yang ada di dalam hati. Dalam hadis Nabi SAW ada menyebutkan dosa ini menyebabkan meninggalkan kesan yang buruk pada hati manusia. Dalam hadis sebut innal abda idza adnaba dhanban kanat nuktatun sauda'u fi qalbihi. Ini hadis yang makruf kita biasa dengar. Fa in taba minha suqila qalbuhu wa in zada zadat fadzalika qaulullah ta'ala kalla bal qana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya seorang hamba itu apabila melakukan suatu dosa, maka terjadilah noktah hitam di dalam hatinya. Dan apabila dia bertaubat daripadanya, maka noktah itu lenyap daripada hatinya dan menjadi cemerlang. Dan apabila dia menambahkan dosanya lagi, maka bertambahlah pula noktahnya. Dan ini titik hitamnya itu, yang demikian itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam. Sebab tu kita sebutkan dosa itu adalah bukan dosa yang sekali dia buat kerana tersilap, kerana terlupa. Adalah dosa yang dibiasakan buat, dibanggakan, bahkan sombong dalam mempertahankan dosa itu. Baik. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan sesungguhnya mereka akan menderita bakaran api neraka. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Akhirnya dikatakan kepada mereka, inilah dia azab siksa yang kamu dustakan dahulu. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam dua ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dua jenis azab yang selalu kita ulang-ulangkan. Azab di dalam neraka ini bukan sekadar azab pada fizikal, tapi juga azab pada emosi. Di fizikalnya itu lasalul jahim, dibakar dalam bakaran maka jahim. Dan dari sudut emosinya pula, dalam bahasa mudah kita kata padan muka lah. Padan muka. Hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beralih menceritakan tentang golongan orang-orang yang abrar, golongan yang beriman. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Ingatlah wahai manusia, sesungguhnya kitab suratan amalan orang-orang yang berbakti. Disebutkan abrar itu orang yang berbakti, taat dan juga beramal kebajikan, didaftarkan, telah tersenarai dalam illiyin. Apakah itu illiyin itu? Allah akan sebutkan kemudian. Baik. Jadi kita tengok dulu apa makna
illiyin dan juga apa makna abrar illiyin berdasarkan apa yang disebutkan oleh baik kalla. Ini penafian di sini juga menyebutkan dengan kalla. Ini penafian ni adalah penafian ke atas orang kafir yang mereka mengatakan bahawa orang mukmin tu, maknanya kalau kita sebutkan dalam urusan jual beli sebagai contoh, kan, sudah tentulah secara zahirnya orang yang mutaffif, orang yang tatfif, melakukan perbuatan tatfif tu nampak macam tung, kan, tung di dunia, kan. Bahkan kalau orang tak buat macam dia kata, ada peluang nak dapat duit secara mudah. Orang kata sekarang ni apa? Dapat duit atas angin, rugi lah, tak ambil komisen, kan. Yang tak sepatutnya, maka orang yang maknanya mengatakan rugi itu, dia sebenarnya rugi. Dan orang yang tetap teguh dalam amal ketaatan dan kebajikan, itulah orang yang beruntung. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan abrar. Dan abrar daripada perkataan bir ataupun bar, boleh di baris bawah ataupun di baris atas. Jadi kalau kita sebutkan bar ni bukan bar ini menunjukkan kepada tempat yang kawasan yang tanah. Dalam Quran sebut zaharal fasad fil bahri wal bar. Ini di lautan dan juga di kawasan yang tanah lah. Kawasan yang bertanah. Bar ni maksud tanah. Jadi kenapa tanah ini digambarkan sebagai abrar? Kerana bar ni berbanding bahr, berbanding lautan. Lautan ni dia bergolak, kan, ada ombak yang besar, kan, sekejap dia tenang, sekejap dia bergolak, berbanding dengan tanah. Tanah ni tetap teguh, kan, tetap teguh. Jadi sebab itu dinamakan abrar. Jadi orang yang teguh. Birrun, daripada perkataan bir adalah kebaikan lah. Maknanya teguh di dalam kebaikan yang dilakukan dengan niat yang, dengan qasad, dengan niat yang baik. Sebab beza di antara bir dan juga khair. Kalau kita sebutkan khair juga kebaikan, bir juga kebaikan. Tapi khair ini adalah kebaikan yang mungkin dilaksanakan kadang-kadang tanpa spesifik niat. Contoh nak sebutkan khair. Contoh kita nampak ada anak kucing di tengah jalan. Jadi kita tengok, kesian, kita ambil, tanpa maknanya kita berniat mana ataupun merancang untuk melakukan kebaikan tersebut. Tapi bila disebutkan bir, ini membawa makna kebaikan yang kita nak lakukan itu memang dirancang. Sebab itu dikaitkan dengan peristiwa perkara yang besar-besar. Contoh disebutkan al-walidain, buat kebaikan kepada ibu bapa, birrul walidain. Ini kebaikan yang dengan niat yang baik dan juga kebaikan yang direncanakan untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Haji disebutkan haji yang mabrur. Ini menunjukkan kepada haji yang direncanakan bagaimana untuk mendapatkan haji mabrur tersebut dengan niat yang baik. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan illiyin, iaitulah daripada perkataan uluun yang membawa makna tinggi. Ini menggambarkan kemuliaannya. Jadi bila mana namanya terletak tinggi, maka roh para al-abrar ini juga dinaikkan, maknanya kedudukannya itu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nanti nak panggil nama, kan, nak panggil nama, maknanya roh dia kena ada lah, nak panggil nama. Ibarat macam itulah. Illiyin antara tafsirannya ada yang kata keberadaannya, ya. Ada yang kata di langit ketujuh, ada yang kata berhampiran dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ala kulli hal, ini tidak ada maknanya satu pandangan yang solid. Sebab ia adalah perkara yang gaib. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga kitabun marqum, tempat simpanan itu sama, namanya itu sama, bukan tempat yang sama. Sijil ni sijil yang mungkin berada di wallahu alam di mana, tetapi illiyin itu adalah sesuatu yang berada tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kedua-duanya dinamakan kitabun marqum kerana yang buat jahat pun, membuat kemungkaran, dosa pun dicatat sebagaimana terakamnya di dalam kitab tersebut dan disimpan rapi. Yang berbuat kebaikan juga tersimpan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh sekelompok malaikat yang didampingi Tuhan di sisinya. Baik.
Di Kitabul Marqum, sesuatu yang tertulis terakah tersebut tadi mengandungi nama-nama ahli syurga dan juga amalan mereka, sebagaimana Sijin mengandungi nama-nama dan juga amalan mereka. Jadi kitab itu disaksikan. Apa makna kitab itu? Yashhaduhul muqarrabun. Tambahan daripada apa yang tak ada pada Sijin tadi adalah bukti amalan yang dilakukan daripada catatan malaikat yang mencatatkan. Jadi disaksikan. Baik, kitab disaksikan di situ adalah disaksikan oleh para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan ketinggian kitab amalan tersebut. Maknanya dia adalah sesuatu yang menjadi dipertontonkan, dibanggakan, kan? Macam orang hari ni bila dapat sijil kan, dia letak dalam frame kan, letak kat ruang tamu dia kan. Jadi sesuatu yang dibanggakan. Bahkan bukan orang yang biasa-biasa yang melihat, dilihat itu adalah orang yang juga tinggi kedudukannya, iaitulah para malaikat yang berada tinggi di sisi Allah Subhanahu. Di kitab disaksikan kerana kehebatannya. Jadi dia umpama macam surat garanti lah bahawa dia akan dimasukkan ke dalam. Dan kitab itu disebutkan, disaksikan, maknanya disaksikan terjaga rapi. Maknanya tak teralih sedikit pun pandangan kepada kitab tersebut. Maknanya mustahil akan ada sebarang bahan. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzuru ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Sesungguhnya orang yang berbakti, al-abrar itu tetap berada di dalam syurga yang penuh kenikmatan. Alal araiki yanzurun, mereka berehat di atas pelamin-pelamin yang berhias sambil melihat keindahan dan juga kemuliaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka di situ. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kau akan dapat melihat pada muka mereka cahaya nikmat yang mereka peroleh. Ini mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang kitabnya itu tersimpan di dalam illiyin, tempat yang tinggi, adalah orang yang dijanjikan baginya syurga yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan disebutkan innal abrara lafi na'im, dia disebutkan lafi, ini berada dalam kenikmatan, menunjukkan kiri kanan depan belakang atas bawah dia semua nikmat. Ini sibuk sungguh dia dengan kenikmatan. Bahkan dalam Quran sebut perkataannya adalah syagal. Ini mereka sangat-sangat sibuk. Sibuk apa? Sibuk menikmati kenikmatan. Jadi sebab itu disebutkan mereka seolah-olah macam tenggelam, lafi ini maknanya tenggelam di dalam kenikmatan tersebut. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan antara kenikmatan yang didapati itu adalah alal araik. Araik ini diterjemahkan sebagai pelamin. Jadi kalau kita tengok dalam surah Al-Ghashiyah, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pelamin juga fi sururim. Dalam surah Al-Waqi'ah sebut fi sururim mauduna. Dalam surah Al-Ghashiyah disebut fi sururim marfu'ah, kan? Jadi itu kita dah bahaskan. Tapi kita tengok sururin ni daripada perkataan sarir yang juga diterjemahkan sebagai pelamin. Apa beza antara al-araik dan juga sururin? Al-araik ni adalah katil yang dihias dengan kubah dan juga kelambu. Allahu'alam nak bayang macam mana. Tapi mudah fahamnya, dia adalah katil yang digunakan berkaitan pasangan suami isteri. Berbanding surur ni, sarir ni kita sebutkan sebelum ni, sururim marfu'ah itu ada pelamin-pelamin yang mana dia macam sofa di ruang tamu lah. Sebab penerimaan orang datang berkunjung, kemudian datangnya pelayan-pelayan yang sambil duduk sembang-sembang dengan ahli keluarga, gembira dengan orang yang bersama orang beriman. Jadi surur itu menunjukkan kepada tempat yang bersama dengan saudara ataupun rakan sesyurga. Dan al-araik ini lebih kepada tempat bersantai, beristirahat pasangan. Baik. Yang zurun, yang ini mereka sentiasa, sebab mudhari', sentiasa dapat melihat semua keindahan syurga tanpa terlindung. Ini Allah nak menggambarkan kan, kalau kita pergi ke satu-satu tempat yang menarik kan, antara perkara yang kita nakkan di tempat menarik itu adalah kita nak cari spot yang paling cantik untuk kita nampak, kalau sunset ke, sunrise ke, ataupun nampak pemandangan yang paling cantik ke. Kalau hotel tu harga bilik yang nampak sea view tu lebih mahal kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut tempat duduk mereka itu
tak payah berebut-rebut daripada tempat itu sendiri, makna yang zurun, mereka akan sentiasa boleh melihat semua nikmat-nikmat syurga tanpa terlindung. Walaupun mereka duduk bersengging. Sebab Al-Ara'ik ni disebutkan dalam surah yang lain, duduknya bukan duduk macam duduk kita, tapi muttaki'un. Muttaki'un ni maknanya, kalau duduk macam ni, kan, kita duduk ni, duduk pinggang kita ni kan, di atas sofa tu, macam macam separa macam berbaring, bersengging. Jadi kalau duduk separa berbaring, kita nak melihat keadaan yang ada di sekeliling, susah. Kan? Sebab apa, kalau ada bunyi sesuatu pun, orang yang duduk bersengging dia akan bangun tengok ada apa yang berlaku. Tapi kerana nak sebutkan wallahu alam bagaimana, tapi nak sebut CCTV yang Allah sediakan itu, dalam keadaan dia berehat di atas pelaminnya itu, maknanya dia dapat melihat semua tanpa ada yang terselindung daripada pandangannya, bagaimana dia menikmati pandangan tersebut. Sebab tu dikatakan lafi tadi, jadi tenggelam. Jadi semua apa yang dia nampak itu adalah kenikmatan. Dan wajahnya itu berseri-seri, tanda kegembiraan. Seperti seorang, kalau kita apa ni, yang dibawa, kalau kita sendiri pun dibawa tempat yang cantik, yang kita pula paling nak, ingin sangat nak pergi tempat tu, kan, akan tergambar pada wajah tu kegembiraan, seronok kan nak pergi. Disebutkan wajah kerana ia adalah ekspresi yang pertama yang dapat dilihat. Baik. Yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan mereka ini bukan sekadar berada di atas pelamin-pelamin mereka tadi, tapi juga maknanya mereka diberikan minum. Bila disebutkan yusqaw ni makna diberi minum, bukan mereka minum tapi diberi minum. Maknanya mereka dituangkan. Sebagaimana ayat-ayat yang lain menyebutkan bahawa orang beriman ini dituangkan oleh yutafu alaihim wildanin muqalladun. Jadi mereka itu dikelilingi oleh wildan, pelayan-pelayan muda yang sentiasa yutaf ataupun yatufu, yakni tawaf. Maknanya mereka sentiasa bersedia. Habisnya air tak? Habisnya air tak? Kan? Jadi disebutkan yusqawna min rahiqin makhtum, iaitulah mereka diberikan minum daripada rahiq. Rahiq ni adalah maknanya arak yang clean. Dan arak yang clean yang mana berbeza, sudah tentulah arak yang berbeza dengan di muka ni, dan makhtum yang tertutup rapi. Jadi kalau kita tengok arak ni pun dia adalah simpanan ataupun peraman anggur, kan. Jadi semakin lama ia terperam, maknanya dia terperam dan ditutup rapat, maka dia semakin eksklusif dan semakin mahal. Maka ia digambarkan minuman di dalam syurga itu juga, maknanya dia adalah minuman yang tertutup rapi. Jadi menunjukkan kepada eksklusif. Yang pertama. Yang kedua menunjukkan kepada kebersihan yang tidak ada tandingannya. Yang tertutup rapat, rapi, dijaga dengan elok. Menunjukkan kepada tersedia juga pada bila-bila masa. Bahkan disebutkan penutupnya itu khitamuhu misk. Bukan kata airnya, tapi dia punya penutup itu sendiri adalah berbau kasturi. Jadi Quran ni Allah Subhanahu Wa Taala detailkan minuman ni kerana kita pun kalau nak bersantai-santai, kan, kita kata jom minum, kan. Jadi Allah detailkan minuman tu supaya, kan, bila kita minum-minum ni kita teringat minum-minum di dalam syurga. Kan. Penutup dari kasturi yang juga berbau wangi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala celahkan di antara ayat itu sebelum sambung balik berkaitan dengan air, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Seolah Allah kata, lihatlah maknanya apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ini, tidakkah ini sesuatu yang berhak untuk mendapat perebutan? Maknanya bukankah sepatutnya perkara ini menjadi perlumbaan bagi orang yang maknanya nak mendapatkan kelebihan dan kesenangan tersebut, kan? Bahkan disebutkan yatanafas, kan? Daripada perkataan nafas sendiri pun, yang kita faham makna nafas ni, menunjukkan kepada perlumbaan yang menyebabkan kadang-kadang kita tercungak-cungak, letih, kan? Kepenatan, tak cukup nafas orang kata, kan? Tapi itulah maknanya pengorbanan yang dibayar harganya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut air itu tadi penutupnya. Kemudian disebutkan air pula. Air itu adalah air yang maknanya wa mizajuhu min tasnim. Air itu campurannya itu daripada tasnim. Yang ramai orang nama
anak ke kan, nama tasnim kan. Tasnim ini makna apa? Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Tasnim itu sendiri adalah daripada perkataan sin nun mim. Kalau disebutkan sinam dalam Quran, surah yang dinamakan Sinamul Quran adalah suratul Baqarah. Kerana daripada suratul Baqarah, ia ini dianggapkan sebagai berada di tempat yang tinggi. Daripada suratul Baqarah tu kita akan nampak semua surah-surah yang lain. Sebab itu kalau kita baca tafsir Syekh Hawa, beliau akan mengaitkan semua surah-surah ni dengan suratul Baqarah. Dan suratul Baqarah terkait dengan suratul Fatihah. Dan lengkap dalam satu Quran. Baik. Jadi makna tasnim ni menunjukkan kepada tempat yang tinggi. Jadi bila Allah menggambarkan tempat yang tinggi, menunjukkan bahawa campurannya itu tadi dikatakan airnya terjaga, campurannya itu terjaga. Dan tempat yang tinggi ini menunjukkan juga dinisbahkan tentang sesuatu yang berkualiti tinggi. Sesuatu yang berkualiti tinggi. Dan kita sebutkan tempat yang tinggi adalah kerana susah nak didapatkan. Dalam bahasa kita mudah, boleh kita bayangkan kalau campuran teh asli daripada Cameron, itu ialah. Tapi nak sebutkan walillahil masalil a'la. Bahkan tasnim ini dinamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala salah satu daripada air terjun yang ada di dalam syurga di tempat yang tinggi. Iaitulah ainain yashrabu bihal muqarrabu. Jadi orang yang abrar, mereka ini diberikan minum campuran dengan tasnim. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ini, muqarrabun di sini bukan para malaikat lagi, tapi muqarrabun di sini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitulah mereka yang dapat directly minum daripada air air terjun tasnim itu sendiri. So kalau al-abrar ni pun dah tinggi dah. Ini kedudukannya. Dari sudut dia dapat minuman campuran daripada tasnim, tetapi al-muqarrabun ni dia minum directly daripada air terjun tu sendiri. Ainan yashrabu bihal muqarrabun. Ini air terjun yang diminum oleh orang-orang yang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pada penutup surah ini, penutup bagi surah ini daripada ayat 29 sampai yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang yang saya sebut di awal tadi, mutaffif, kataan takfif maknawi, kan, yang dikenakan kepada muqarrabun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sedang mendetailkan siapa kalau kamu tanya muqarrabun yang dapat minum air-air tersebut. Allah tak sebutkan sifat mereka, tetapi Allah sebutkan apa yang telah dikenakan oleh golongan mutaffif ini terhadap muqarrabun. Muqarrabun ni kita akan sebutkan apa makna. Baik. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Itulah orang yang ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut ajrama. Tadi mujrim. Tadi disebutkan fujar. Dan ini ajrama ni adalah orang yang mereka telah berbuat dosa dan kemudiannya mereka akan melihat kesan dosa yang mereka lakukan itu. Mujrim. Baik. Jadi apa yang mereka buat? Kanu minal ladzina amanu. Yani mereka ni mentertawakan orang-orang beriman. Yadhhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Iaitu apabila orang beriman tu lalu dekat dengan mereka, mereka mengerling ataupun menajamkan celikan mata mereka, iaitu mencemuh. Kan? Dan wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila mereka kembali kepada kaumnya, keluarga mereka, mereka kembali dengan riang gembira. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dan apabila mereka melihat orang-orang beriman, mereka berkata sesungguhnya orang-orang itu adalah golongan yang sesat. Wa ma ursila alaihim hafizin. Dan padahal mereka tidak diutuskan untuk menjaga kesesatan ataupun menjaga sesat atau tidaknya orang-orang beriman. Baik. Ini mutaffif maknawi ke atas muqarrabun. Jadi Allah nak sebutkan tentang golongan muqarrabun ni basically adalah golongan yang as-sabiqun al-awwalun. Mereka yang awal iman dengan Rasulullah SAW. Yang mana ketika mana mereka menyatakan keimanan kepada Rasulullah SAW, mereka tak mendapat benefit apa-apa pun, bahkan mendapat pelbagai bentuk tentangan. Antaranya adalah perbuatan tatfif yang dilakukan oleh golongan Quraisy musyrikin kepada mereka, iaitu yadhhakun, mentertawakan. Tertawakan ni maknanya
mereka mengejek lah, mentertawakan. Banyak perkataan yang mereka sebutkan, antaranya mereka kata orang yang bersama dengan Nabi ni tak lain tak bukan melainkan orang-orang yang bodoh, orang yang tak mampu fikir kan. Sebab apa? Sebab bukan Nabi SAW saja, Nabi-Nabi yang terdahulu disebutkan sedemikian. Ini kalau kita tengok dialog-dialog mereka dengan Nabi mereka ataupun dengan orang beriman pada zaman tu sama je. Disebutkan banyak, antaranya dalam surah Al-A'raf. Baik, tertawakan makna dia sudut agama yang tak ada siapa orang yang nak bersama dengan agama tersebut kan. Mengerling dan juga mencemuh dengan pelbagai cemuhan, sama ada dari sudut bahasa badan kan ataupun dari sudut lisannya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idzan qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin, iaitu apabila mereka kembali kepada ahli keluarga mereka, mereka kembali dalam keadaan fakihin. Fakihin ini kalau kita sebut fakihah ni buah-buahan. Jadi fakihin ni menunjukkan dia rasa lazat dengan perbuatan mempersendakan. Bahkan bila dia balik kepada ahli keluarga dia tu, menunjukkan bahawa dia tak sabar-sabar nak sebutkan hari ini dia dapat buat apa kepada orang beriman. Dia rasa seronok sangat nak cerita kepada ahli keluarga dia. Hari ini aku dapat tertawakan orang beriman. Hari ini aku dapat buat itu, buat ini. Mencemooh. Aku dapat kutuk orang tu, aku dapat caci orang ni. Ini orang-orang beriman yang awal beriman bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi itulah mereka, apa yang mereka lalui. Dan mereka ini juga disesatkan oleh golongan fifth. Jadi Allah sebutkan cerita tentang apa yang dilakukan mutafif maknawi yang kita sebutkan tadi apabila mereka mengurangi hak ataupun kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat, sedangkan para sahabat berhak maknanya disebutkan dengan kebaikan-kebaikan yang mana mereka bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Akhir sekali Allah Subhanahu wa taala sebut fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhab 'alal araiki hal suwibal kuffaru kanu yafa. Jadi Allah Subhanahu wa taala balas balik perbuatan mereka, iaitulah pada hari ini, yakni pada hari orang beriman pula yang mentertawakan mereka. Ini mereka ini balasan kepada golongan mujrimin itu adalah ditertawakan. Ditertawakan ni adalah sesuatu yang bersifat emosional, sakit kan. Ditertawakan ni. Dan yang kedua adalah orang mukmin disebutkan sebaliknya alal araiki yang zulun tadi disebutkan. Tadi mereka duduk dalam melihat nikmat. Dalam masa yang sama, dalam keadaan mereka melihat nikmat seolah-olah macam dia boleh change dia punya apa ni, punya view dia tu kan, ataupun mungkin diletakkan bersama dengan yang indah itu, melihat dahululah inilah orang-orang yang maknanya yang telah melakukan perbuatan tatfif pada orang. Jadi mukmin melihat sambil menyaksikan kesudahan orang yang melakukan kejahatan kepada diri mereka tadilah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut hal suwibal kuffar makanu yaf'alun. Tidakkah maknanya tidak bukankah orang-orang kafir itu telah dibalas akan apa yang mereka telah kerjakan dahulu? Ya Allah Subhanahu Wa Taala akan sebut kepada orang yang kena rasakan mana inilah upahnya, sebab suwiba itu adalah makna upah daripada perbuatan yang mereka lakukan. Ataupun mungkin pertanyaan ni kepada orang beriman, sekarang ni dah puas hati lah. Kalau seolah-olah macam itulah, dah puas hati lah. Maknanya apa yang telah mereka lakukan kepada kamu, mereka mentertawakan semula, dapat duduk berehat, tengok apa kesudahannya dan nampak dari sudut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah balas kepada mereka. Yaf'alun disebutkan beza dengan ya'malun, kerana yaf'alun ini adalah sesuatu perkara yang dapatkan tanpa fikir pesannya, dan itulah kesudahan bagi golongan ajramu dan juga yang disebutkan tadi fujar. Jadi fujar ni termasuknya adalah ajramu. Di fujar tu maknanya masuknya adalah ajram, orang yang mujrim, orang yang bukan ataupun so. Jadi wallahu ta'ala alam. Mungkin sekadar tu siang pada surah Al-Fin. Kalau ada soalan nak sampaikan, jangan